Kita nak raikan penonton kita, Atifah Nadia Abdullah. Terima kasih banyak-banyak atas komen anda. Sayang anak berpada-pada ni, betul. Saya pun sayang anak saya. Saya memang jenis langsung tak pukul anak, tapi anak saya memang cakap saya garang. Saya layan anak macam kawan, tapi dalam masa yang sama, tak merajakan anak langsung. Dia orang buat salah, dia orang kena. Cuma kena tu cuma kena tu taklah pukul, lebih kepada macam denda. Ini macam mungkin lebih kurang Fiona jugalah kan. Dan kita bercakap mengenai ibu bapa ini juga, sebenarnya kita bercakap mengenai kerjasama antara suami isteri selaku ibu dan juga bapa. Ada di sesetengah situasi yang mana anak minta kebenaran daripada ibu, mungkin tak dapat kerana ibunya lebih tegas. Pergi dekat bapa, dapat pula. Jadi kata orang didikan tu dah jadi macam sesuatu yang anak mungkin boleh pandang remeh. Ibu tak bagi, ayah boleh bagi. Ayah boleh macam je. Fiona sendiri, macam mana agaknya untuk capai titik tengah antara Fiona dan juga suami untuk didik anak? Rasanya yang ni kena buat topik lain sebab yang panjang lebar antara suami dengan isteri. You kena ada cakap sepakatlah bila cakap dengan suami lah. Okey, bila anak macam ni sepatutnya you macam mana. So next time tahu apa nak buat. Sebenarnya Fiona bila kat rumah, anak contohnya nak phone, minta dekat ayah, daddy nak iPad ke, nak phone ke dan sebagainya. Daddy akan pandang dekat mak. Ask mami. Senang, Ask mami. Kadang-kadang macam Fiona nak bagi authority dekat suami, kan, dekat the father, kan. Fiona akan cakap dekat anak, ask daddy. Ask daddy. Daddy say what? Daddy say okay, macam tu. Okey, maksudnya balance lah. Kena balance. Tapi macam Fiona, perkahwinan yang campur juga. Dari segi budayanya macam mana? Mungkin kepercayaan ataupun belah suami lain, belah Fiona lain. Mungkin boleh kongsikan juga. Sebenarnya tadi sebelum kita start dah cakap dah dengan Cik Zaid. Borak-borak sekejap kan. Fiona Cina, suami Fiona Melayu. So memang budaya yang sangat berbeza. Dekat rumah Fiona menitik beratkan disiplin. Disiplin memang disiplin. No phone, no semua tu. Tapi dekat rumah mertua Fiona kebebasan sepenuhnya. Everything you want. Macam tu kan. So memang susahlah. Faham. Titik tengah tu memang kadang-kadang susah. Jadi macam mana cakap macam Fiona cuba sedaya upaya bila sebab hari biasa mereka tak ada dengan Fiona. Hari hujung minggu saja mereka ada dengan Fiona. So jadi hujung minggu itulah Fiona guna masa yang sepenuhnya untuk bonding dengan mereka sebab bila macam tadi Encik Zaid cakap terlalu banyak sangat disiplin tak boleh juga. Tak ada bonding dengan mereka. So dekat rumah lah Fiona cuba untuk macam tanya macam mana, apa Apho buat dengan you, homework macam mana, how do you feel dan sebagainya, benda-benda macam tu. Bila dekat rumah mertua, kebebasan ada, biar. Nak buat semua biar, nak swim tengah panas boleh. Tapi lepas tu explain dekat dia. Explain dekat father-in-law dengan mother-in-law kan, mak dengan abah cakap, okey sebab panas ni, tu yang Fiona tak nak ni semua nanti demam. Okey, menarik juga apa yang Fiona kongsi. Sebab apa? Okey, ini memang senario yang berlaku masyarakat kita. Yang mana kadang-kadang anak ni dihantar kepada rumah ibu bapa kita untuk menjaga. Mak bapak dah kalah. Nenek akan cakap macam tak apalah. Nak cakap apa lagi? Manjakan cucu. Jadinya bila balik rumah, bila peraturan di rumah tu nanti anak akan cakap dekat rumah nenek boleh. Jadi apa peranan ibu bapa tu untuk memahamkan anak tu, Cik Zaid? Betul. Lepas sekali cakap pinggang. Betul. Boleh gaduh ni topik ni. Excuse me. Sebenarnya klasik kes lah di mana anak-anak kita zaman moden dia akan merasai beberapa situasi berbeza lah. Macam tadi contoh kan. In fact kalau dia pergi sekolah pun suasana lain pula. Rumah nenek, datuk, biasa rumah datuk nenek ni heaven lah for them lah. Oh bebas semua boleh kan. Datuk nenek zaman moden pun manjakan anak-anak kan. Sebenarnya okey sebab dia macam mana pun dia balik kepada ibu dan ayah juga yang jadi anchor. Kalau ibu dan ayah letak asas yang kuat, bolehlah mereka pergi sekejap-sekejap. Pengaruh ibu ayah lagi kuat daripada pengaruh datuk nenek sebenarnya. Tapi paling baiklah sebenarnya adakan perbincangan. Kalau rasa tak puas hati ke apa kan, mungkin masa kejadian tu berlaku tak bolehlah tegur terus, takut. First thing kalau tegur sama suami isteri pun kalau boleh jangan depan anak lah. Katalah saya tak setuju dengan isteri saya, cara dia buat, kalau saya tegur direct dia akan undermine authority. Okey, faham. Isteri sama juga isteri saya pun kalau dia tak suka tahanlah sekejap, mungkin one to one berlakonlah kejap. Maksud dia anak dia tak confuse. Kalau kita gaduh depan anak dia hantar signal yang salah. Okey, balik pada yang tadi, kalau
kes macam tu, dia balik rumah tu penting. Mak dengan ayah tu dia panggil quality time. Sebab walaupun tak banyak masa macam Fiona dengan husband dia 2 hari je kan. Tapi jadikan 2 hari tu kesan dia macam 2 bulan. Maknanya very positive interaksi positif, tak ada macam kita nak ikut mood aja kan. Kalau kita penat macam mana pun kita demi anak-anak kita positifkanlah diri kita supaya anak-anak pengalaman mereka dengan kita tu dia jadi kenangan indah. Dia ingat-ingat macam kita dengan mak ayah kita kan. Kalau saya dengan mak ayah saya pun dah tak ada, tapi saya masih ingat masa interaction dengan tak banyak pun. Kejap je, tapi sekejap tu rasa sangat wow, kesan dia seumur hidup. Kita nak buat macam tu. Kenangan manis. Kenangan manis. Okey, baik. Gitulah. Sebelum kita ke soalan seterusnya untuk Encik Syed, ada satu kata orang komen daripada rakan kita. Zinat Man katanya, nak lepaskan anak-anak beriadah tapi saya risau berlaku sesuatu yang tak diingini dan saya fobia dan juga cepat risau. Ini yang kita katakan betul, kita sayangkan anak-anak, mungkin tak semua perkara kita boleh lepaskan mereka. Persoalannya Encik Syed, sejauh mana ataupun berapa peratus kepercayaan boleh kita beri kepada mereka untuk berdikari, untuk buat keputusan sendiri dan sebagainya? Okey. Saya setuju soalan tu. Banyak sangat saya terima soalan macam mana saya nak anak saya keluar. Tapi dia lah dengan kes-kes macam-macam sekarang kan. Biasanya kes jenayah, culik, panas, kawan yang pengaruh negatif. Okey, pendapat saya macam ni. Pendapat saya anak-anak perlu bergaul. Sebab kemahiran bergaul tu, social skill tu, satu benda yang dia sangat perlu di masa hadapan. Kalau kita terlalu kongkong, dia hilang peluang. Dan peluang untuk dia dapat tu tak banyak. Window dia sekejap je. Berapa tahun je? 3-5 tahun mungkin, sementara dia sekolah rendah. Dan kadang-kadang mereka terlalu dibebankan dengan kerja sekolah, banyak sangat tuition, sampai nak main kat luar pun tak boleh. Kalau saya, filosofi saya, main kanak-kanak adalah pembelajaran paling terbaik. Even Albert Einstein pun cakap, child play is more complicated than physics, dia kata. Maknanya masa kanak-kanak bermain tu, dia belajar pembelajaran lebih hebat dari kita belajar fizik. Bayangkan Einstein cakap macam tu. Saya pun okey, setuju. Sebab saya tengok bila anak-anak bermain dengan kawan-kawan, dia belajar banyak benda. Dia belajar emotional skill. Kan ada jenis macam jenis kawan kan, jenis suka usik kan. Dia belajar kat situ, dia belajar. Ada jenis kawan yang kita kena ambil hati dia, macam-macam. So skill tu tak ada kat rumah. Jadi yang Puan Ziad sebut itu sebagai ujian untuk kita. Kalau kita nampak kepentingan bermain ni kepada anak kita kat usaha. Macam saya dulu dengan isteri saya, memang kami sepakat pukul 5 petang keluar rumah. Kalau anak saya tak keluar, saya halau mereka keluar. Galakkan kita keluar. Halau keluar. Sebab saya kata, kalau tak keluar rugi ni, this 1 hour ni, this free lessons of life. Betul. Bila kita fikir macam tu, kita akan usaha. Jadi saya kadang-kadang banyak cara. Setiap masalah ada penyelesaian dia. Kalau rasa takut, anak-anak diculik dan sebagainya, kita take turn lah. Gila-gila dengan ibu bapa lain kan. Okey, hari ni jaga. Kalau sekarang kawasan perumahan banyak yang dah berpagar kan. Kita pantau lah how safe is our area kan. Kita tengoklah kawan-kawan macam mana. So jangan jadikan benda-benda ni sebagai alasan. Panas ke apa. Panas pun tak apalah. Biar dia belajar kental sikit sebab kan. Sebab saya rasa memang sangat-sangat hak mereka pun untuk mereka main. Macam kita dulu main tepi longkang, main ni kita tak fikir pun panas ke apa. Memang gelap lah. Tapi seronok tu sampai sekarang. Betul. Kadang-kadang anak main tepi longkang kita risau. Sakit lah apa pula. Kadang kita tu overprotective. Overthinking juga. Dia je. Dia nak sakit pun dia jadi immune. Betul. Kan? Kalau tak pernah sakit kan nanti mudah pula. Dah besar nanti dah tak ada immunity tu kan. Lebih kurang gitu. Itulah pembelajarannya. Okey, untuk Fiona juga macam sekarang ni kita juga ada beberapa kejadian yang berlaku. Salah anak memang terbukti, kadang-kadang jiran cakap ke ataupun anak tu tindakannya mencuri dan sebagainya. Tetapi si ibu ni tetap mempertahankan anak tu, anak dia tak buat, anak dia yang orang kata salah faham dan sebagainya. Bagaimana untuk kita nak berikan penjelasan kepada mereka untuk ada keadilan dalam masyarakat tu? Okey, bagi Fiona memang salah kalau sebagai ibu bapa first thing first straight away protect anak, cakap macam anak saya tak buat, anak saya tak macam ni. Apa-apa pun ibu bapa paling kenal lah anak-anak sendiri, tahu anak sendiri macam mana. Mungkin macam dari kecil ajar anak
apa perkara yang betul, perkara yang tak betul dan kalau buat salah jangan takut mengaku salah. Betul. Itu adalah antara penting-penting yang kita boleh didik sejak kecil sehinggalah besar supaya tak jadi benda-benda macam tu. Betul. Setuju? Baik, saya kira banyak sebenarnya pengalaman yang kita dah dengar daripada Fiona dan juga banyak juga tips-tips yang berguna kita dengar daripada Encik Zahid. Dan untuk terakhirnya Encik Zahid, mungkin ada sedikit tips ataupun kata-kata nasihat kepada ibu bapa di luar sana dalam mendidik anak-anak ini. Okey. Pandangan saya topik ini sangat-sangat penting sebab ini dia boleh mencorakkan anak kita di masa hadapan. Jadi kepada ibu bapa semua, kita cek baliklah diri. Kadang-kadang kita rasa kita dah buat yang betul tapi kadang-kadang memang manusia ni suka banyak buat silap. Cek balik, tengok macam mana kita macam yang disebut tadi, katalah kadang-kadang ada orang report, cikgu report anak kita perangai macam ni, janganlah terlalu defensif. Terima keadaan dan cek diri kita balik. Yang kedua, kita kena ingat bahawa kalau kita letak kasih sayang di tempat salah, sama ada tak bagi langsung, bagi bebas ataupun terlalu mengongkong, ada kesan dia. Dan kesan itulah yang kita kena peka sebab nanti anak kita membesar, dia akan menyusahkan orang lain pula. Dan memang betul, kadang semuanya bermula di rumah bagi saya. Jadi kita balancekanlah. Dan sebagai dalam kehidupan kita ni, orang yang bijak, orang yang hebat, dia pandai balance. Dia pandai bertindak ikut situasi. Macam Fiona buat tadi, anak buat salah, betulkan. Anak buat silap, ada hukuman dia. Tapi untuk jadi sebagai conclusion lah, kita kena jadi tegas tapi adil. Maksud dia, kita bina sempadan tu betul-betul. Ini boleh pergi, ini tak boleh pergi. Kalau nak pergi, buat setakat ni, okey. Boleh bagi kebebasan dalam sempadan tu. Lebih pada tu, ada akibat dia. Dan insyaAllah anak-anak akan membesar jadi orang yang bertanggungjawab lah. Orang yang kental, orang yang tak mudah mengalah. Dan menjadi rakyat yang berguna kepada negara. InsyaAllah. Amin. Itu yang kita nak sebenarnya. Yang mana mereka ada orang kata kebijaksanaan menguruskan diri mereka sendiri pada masa hadapan. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Zahid dan juga Fiona atas perkongsian hari ini. Kita harapkan ada sedikit sebanyak membuka juga mata. Ada salah silap kita kan dalam mendidik anak-anak ni. Mungkin hari ini kita belajar sesuatu yang baru kan.